dipimpin oleh Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, di keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini adalah untuk berbincang dan mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mengenali para nabi yang lain-lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kita kefahaman dan memberikan kita nikmat kesihatan supaya di awal kuliah kita di dalam kitab baru ni sama-sama kita berazam semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita untuk dapat mengkhatamkanlah kitab ni. Walaupun saya nampak 3 jilid ni panjang, tapi tidak ada yang mustahilah di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya kalau Allah berkehendak, insya-Allah. Baik, jadi untuk perbincangan kita yang awal ini, insya-Allah kita akan membaca kitab Sahih Qasasil Anbiya. Nama kitab ni kitab Sahih Qasasil Anbiya, iaitu sahih kisah-kisah para nabi. Okay, kitab Sahih kisah-kisah sahih para nabi. Itu terjemahan ialah Sahih Qasasil Anbiya. Siapa pengarangnya? Iaitu Al-Hafiz Ibnu Katsir. Okay, yang telah mengarang juga kitab Al-Quranil Karim, iaitu kitab tafsir yang masyhurlah di Nusantara ni, iaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Okey, baik. Jadi perbincangan kita hari ini adalah bermula daripada kisah Adam alaihissalam. Nama Adam alaihissalam ni Allah Ta'ala sebut di dalam Quran berulang-ulang sebanyak 25 kali. Baik, sebelum kita bincang lebih panjang lagi, untuk permulaan kita hari ini, saya nak bawakan kepada ibu-ibu semua kenapa pentingnya kita berbincang tentang para nabi ni. Apa pentingnya? Salah satu yang kita kena tahu iaitu Quran itu terbahagi kepada 3 perkara. Quran ni Allah pecahkan kepada 3 perkara isi kandungan dia. Konten dia ada 3. Yang pertama adalah berkaitan tentang tauhid. Quran ni isi yang pertama adalah berkaitan tentang tauhid. Yang ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW pada surah Al-Ikhlas itu adalah 1/3 daripada Al-Quran. Qul huwallah tu 1/3 daripada Quran. Bukan bererti baca Qul huwallah dapat pahala 1/3 Al-Quran. Baca Qul huwallah 3 kali khatam Quran. Bukan macam tu. Tafsirannya iaitu pada Qul huwallah itu adalah 1/3 Al-Quran. Kerana esok dia berbincang berkaitan tentang apa? Dia berbincang berkaitan dengan tauhid. 1/3 Quran adalah berkaitan dengan tauhid. Yang kedua adalah berkaitan tentang hukum, syarak. Ada halal, ada haram, perintah-perintah daripada Allah. 1/3 lagi.
1/3 lagi adalah berkaitan tentang kisah-kisah para nabi. Okay, maksudnya kisah-kisah para nabi ni adalah 1/3 daripada kandungan Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kisah para nabi ni untuk diketahui sebab dia menjadi dasar 1/3 daripada kandungan Al-Quran. Baik, kenapa kisah nabi ni penting? Seperti mana orang yang sakit sangat pentingkan ubat dan penawar, dalam kehidupan kita ni manusia dan orang mukmin sangat memerlukan kisah para nabi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati dia. Menjadi petunjuk dan teladan dalam kehidupan kita. Itulah nak nampakkan seperti mana pentingnya ubat ketika mana kita sakit, begitulah pentingnya kisah para nabi ni di dalam panduan kehidupan di dunia. Baik, saya nak bawakan kepada ibu-ibu ada 3 dalil berkaitan tentang keutamaan kisah para nabi ni. Apa dia? Yang pertama ibu-ibu boleh tengok pada surah Hud ayat yang ke-103. Okay, surah Hud ayat yang ke-103. Apa dia? Pentingnya kisah para nabi ni pertama, ni ibu-ibu boleh buat nota. Surah Hud, surah ke-11 ayat ke-103. Allah menyebutkan, inna fi dhalika, sesungguhnya pada yang demikian itu. Ni Allah Ta'ala tutup kisah-kisah para nabi di dalam surah Hud. Ada 7 kisah nabi dalam surah Hud Allah ceritakan. Bila Allah tutup kisah para nabi itu, Allah kata apa? Inna fi dhalika, semua kejadian-kejadian yang berlaku dalam kisah para nabi itu la ayah. Semuanya itu bertujuan sebagai tanda. Tanda apa? Tanda iktibar. Untuk jadi iktibar. Sebab apa? Secara konsistennya, orang yang berada di pihak kebenaran, Allah berikan kejayaan. Orang yang berada di pihak kebatilan, Allah akan timpakan kekalahan. Tak kisahlah dia majoriti ke minoriti, itu bukan soalnya. Soal yang utama, dia beriman atau tak beriman. Dia berada di jalan kebenaran ataupun tidak. Secara konsisten. Okay? Bayangkan kalaulah 90% semua orang yang berjaya itu adalah orang yang macam ni. Takkanlah 10% kita kata sebaliknya. Mustahil lah. Itu sebagai satu cara kita berfikirlah. 90% secara konsisten daripada dulu sampai hari ini, orang berjaya itu orang beriman. Orang berjaya itu orang yang berada di pihak kebenaran. Takkanlah tiba-tiba kita kata 10% yang berlaku ni orang tak beriman yang berjaya. Oh, tak. Dia takkan jadi macam tu. Ni nak sebab itu Allah sebut perkataan la ayah. Ibu-ibu boleh ke? Boleh dapat? InsyaAllah saya boleh. Berat sangat tak? Berat kan? Tapi jumpa tak? Saya tak dapat nak share ayat Quran dekat sini. Sebab saya live melalui telefon ni. Jadi saya minta maaf lah. Tak dapat nak share teks Quran tu. Kalaulah Kak Mira boleh share screen surah Hud, surah ke-11 ayat yang ke-103. Boleh tengok sama-sama Jadi yang saya nak sampai. Try tanya Kak Azrina. Akak boleh share screen ke? Ke akak tak ada di meja? Biasa Kak Azrina boleh je share screen insyaAllah. Okay. Benda moda ada boleh. I pergi ke depan dulu ya sebab I'm using phone. Next time boleh Ustaz? Okay, tak apa. Next time. Next time Tak apa. Minta maaf. Kali ni saya guna telefon. Minta maaf lah. Okay, baik Jadi kalau ibu-ibu boleh semak Quran, tengok surah Hud, surah ke-103, surah ke-11 ayat 103. Allah ada sebut kat situ. Okay. Maksudnya kalau kita nak cerita pasal kisah para nabi ni, poin yang pertama ibu-ibu kena tandakan iaitu dia sebagai ibrah. Minta maaf. Dia sebagai iktibar. Sebab secara konsistennya setiap kali para nabi ni punya kisah, orang yang Allah bantu, orang yang berjaya, orang yang menang adalah orang yang beriman. Dan orang yang berada di atas jalan kebenaran. Orang yang kalah, orang yang gagal adalah orang yang mensyirikkan Allah. Yang berada di jalan kebatilan. Itu antara sebab. Pertama, kenapa Allah sebut
kisah para Nabi ni. Jadi inilah yang kita nak congkil daripada kisah-kisah para Nabi ni. Apa yang berlaku. Okay. Kedua, Allah Ta'ala sebut, ibrah ni untuk orang-orang tertentu. Dia bukan untuk semua orang. Ibrah ni bukan untuk semua orang. Ibrah ni untuk orang-orang yang tertentu saja. Siapa? Liman khafa azabal akhirah. Ibrah ni hanya untuk orang yang takut pada azab akhirat sahaja. Ustaz, maaf, Hud ayat berapa, Ustaz? Ayat 103. Terima kasih. Okay. Ayat ini ataupun tanda ni, ibrah ini, iktibar ini untuk orang yang takut tentang azab di hari akhirat. Sebab bagi orang yang tak beriman pada hari akhirat, tak takut azab, dia tak rasa no point lah saya nak takut. Kenapa pula? Saya tak percaya pun. Jadi Allah Ta'ala letakkan yang akan rasa kisah-kisah para Nabi ni menjadi iktibar apabila dia betul-betul beriman pada hari kebangkitan nanti dan dia takut Allah akan azab pada dia di hari akhirat. Jadi kisah-kisah ni sangat-sangat memberi faedah kepada kita semua. Okey, baik. Itu dalil yang pertama. Okey, Kak Zina baru sampai, dia dah mungkin share lah kot. Okey, Kak Zina dah share ke? Saya tak nampak lah, minta maaf lah. Ya, Alhamdulillah saya letak kat chat room, Ustaz. Okey, baik. Terus pindah ke ayat kedua. Tengok terus kepada ayat ke-120 pula. Daripada surah Hud ayat yang ke-120. Kalau dapat share screen lagi baiklah supaya semua orang boleh tengok kan. Tapi kalau letak kat chat room pun tak ada masalah. Okey, yang kedua dalil daripada surah Hud ayat yang ke-120. Pengajaran pertama tadi sebagai iktibar. Pengajaran kedua, wa kullan kata Allah. Wa kullan. Dan semua kisah para rasul ni, semuanya, wa kullan, semuanya. Nakussu, kami ceritakan alaika kepada kamu. Siapa ni? Iaitu pada Nabi SAW. Semua kisah para Nabi daripada Adam sampailah ke Isa, semuanya Allah cerita pada Nabi SAW. Min amba'ir rusul kata Allah. Daripada kisah ataupun berita-berita para rasul yang terdahulu. Ma nusabbitu bihi fuadak. Tujuan dia adalah untuk menguatkan hatimu dengannya. Siapa yang rasa down, yang rasa lemah, yang rasa tak ada kekuatan, yang nak cerita-cerita motivasi, yang rasa apa lagi? Nak healing, inilah kisah dia. Inilah kisah para Nabi yang menjadi penguat jiwa. Siapa yang dia hidupnya dia penuhi dengan ujian-ujian. Saya ni hidup ni daripada kecil, ujian bertali arus, tak berhenti. Tengoklah pada kisah Nabi Yusuf AS. Misal lah, itu sebagai satu contoh. Siapa orang yang hidupnya ujiannya sangat berat. Saya diuji dengan keluarga, saya diuji dengan harta. Tengoklah pada kisah Nabi Ayub AS. Ada orang diuji dengan isteri tak nak dengar kata, contohlah. Saya ada suami. Tapi suami saya baik. Tapi isteri saya ni tak nak beriman. Ambil kisah daripada Nuh AS. Contohlah. Itu antara pengajaran. Ada orang dia berbalah antara adik-beradik. Kisah Yusuf AS. Ada orang berbalah dengan sahabat-sahabat Nabi Isa AS. Siapa lagi? Macam-macam lah. Kisah-kisah dalam hidup kita ni Allah Ta'ala telah datangkan melalui kisah-kisah para Nabi yang terdahulu. Maksudnya kisah Nabi terdahulu ni adalah Lawan pula ni Ustaz, sorry. Izrina is sharing. Oh, Bonda nak share ke? Okey, nak. I'm sharing now. Ya, saya. Bonda dah share. Okey, nak keluar. Ayat 120 kan Ustaz? ya betul, 120. Okay, it's on. Okey. Baik. Jadinya kat situ Allah sebut manusabbitu bihi fuadak. Tujuan kisah ni yang kedua adalah sebagai untuk penguat jiwa kita. Menguatkan hati kita ni. Supaya kita ada tempat kita berpaut. Macam kita lah. Dekat dunia ni kita perlukan cerita-cerita inspirasi daripada tokoh-tokoh, negarawan-negarawan untuk kita jadikan sebagai teladan. Habis dalam kehidupan ni siapa kita nak letakkan tokoh? Allah datangkan melalui kisah para rasul. Percayalah, dengan kita pelajari kisah para rasul ni, kita akan dapat kekuatan jiwa kita. Sebab dah ada contoh dan dah ada teladan. Baik, selesai.
Ni saya tak bincang panjang-panjang tak payah bincang-bincang panjang-panjang. Ni nak, sebab ini adalah sebagai objektif kenapa kita nak cerita pasal kisah para rasul ni. Baik, yang ketiga. Minta bonda moda tengok pada surah Yusuf, surah ke-12, ayat yang ke-111. Surah Yusuf, surah 12, ayat yang ke-111. Dapat? Boleh? Boleh, ibu-ibu? Boleh okey. Baik, pada ayat yang ke-111, Allah Ta'ala sebutkan surah Yusuf Ini poin yang ketiga. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kisah nabi-nabi ini Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad dan kita semua adalah untuk ibratul liulil albab. Adalah sebagai ibrah, teladan untuk orang yang memiliki akal fikiran. Sebab melalui kisah-kisah mereka inilah, kalau kita renungkan, kita fikir dalam-dalam, kita akan dapat banyak faedah. Kita akan dapat banyak jawapan dan kita banyak dapat kekuatan daripada kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dan ini adalah benda yang Allah Ta'ala jamin. Sengaja saya sebutkan ini supaya ibu-ibu tahu apa objektif kita belajar ni. Okay, kita tahu. Sebab 1/3 konten Al-Quran melalui kisah para Nabi. Okay, dan kisah para Nabi ni ada 3 perkara. Pertama adalah sebagai iktibar. Okay, kita boleh tengok daripada kisah mereka. Kedua, sebagai penguat jiwa. Yang ketiga adalah sebagai ibrah, teladan kepada kita semua. Okay, baik, dah dapat ibu-ibu? Sekarang kita akan terus pergi menyelam ke dunia para Nabi yang terdahulu. Saya bawa ibu-ibu pergi kembali kepada Nabi yang pertama di awal kejadian manusia. Okey, siapa? Iaitu kita kembali kepada Adam alaihissalam. Inilah nenek moyang kepada kita semua. Permulaan penciptaan manusia yang Allah telah ciptakan. Okey, kita kembali kepada Adam alaihissalam. Tengoklah. Dan di sinilah membuktikan kepada kita manusia itu benar-benar di dalam kemuliaan. Okay. Manusia itu benar-benar berada di dalam kemuliaan. Tidak ada orang yang boleh kata saya lebih mulia daripada si fulan daripada si fulan. Tidak. Sebab kita datang daripada bapa yang sama, datuk yang sama, susu jalur keturunan yang sama. Semua orang datang daripada tu. Semua orang datang daripada tu. Yang membezakan Allah Ta'ala sebut adalah takwa kita. Sudut keturunan sama je. Awak miskin ke, awak kaya ke, awak keturunan elit ke, bukan elit, mak bapak kita sama je. Iaitu Adam alaihissalam. Iaitu Adam alaihissalam. Benda ni kena clearkan lah. Sebab tak ada istilah saya keturunan tu, saya keturunan ni kan. Semuanya keturunan daripada Adam. Semuanya berketurunan Nabi. Semua keturunan Nabi. Kak Mira keturunan Nabi, Kak Azrina berketurunan Nabi, saya pun keturunan Nabi. Nabi apa? Nabi Adam alaihissalam. Dah, jangan rebut-rebut dah. Jangan gaduh dah. Selesai. Baik, sekarang kita tengok Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam ni ayat yang paling masyhur iaitu pada surah Al-Baqarah, iaitu pada ayat yang ke-30. Pada ayat yang ke-30. Majoriti yang mendengar ni ada kitab ke? Nak tahu dulu. Majoriti yang mendengar ni ada kitab ke? Belum lagi Ustaz. Baru nak beli. Okey, baik, tak apa. Tak ada kitab tak apa. Nanti minta kepada Kak Mira, dia taja nanti. Tak ada keluar je. Dalam usaha dapatkan Ustaz. InsyaAllah miss 1-2 minggu kot tak ada kitab. Oh ya. Yeah. Sikit ni menabung. Tak apa. Sikit-sikit menabung lah. Saya pun sama juga ni. Okey, baik, tak apa. InsyaAllah. Jangan risau. Yang pertama ni tak apa.
ibu-ibu boleh ikuti sebenarnya kuliah ni, iaitu tengok terus kepada Al-Quran. Sebab semua kisah yang Al-Hafiz Ibn Katsir bawa kisah Nabi ni, semuanya kisah yang sahih daripada Al-Quran. Okay, dia bawa daripada Al-Quran. Okay, sekarang ni saya minta tolong admin abad kali ni. Tengok daripada Al-Quran, daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 30. Kita semak surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Okay, next meeting kita insyaAllah saya yang handle lah. Minta maaf hari ni saya pakai komputer. Saya pakai handphone. Tak dapat pakai laptop. Okay. Ayat yang paling masyhur sekali. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Okay. Konten pada ayat ni sebenarnya bercerita tentang kemuliaan Adam AS. Dan juga bercerita tentang kemuliaan kita sebenarnya. Dan menjadi asbab permulaan penciptaan manusia. Okay. Pertama, Allah Ta'ala sebut. Jumpa ke? Ayat 30 Allah Ta'ala menyebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang tengok Quran muka surat 30. Muka surat 30, muka surat 6. Ayat 30 di atas sekali. Okey, baik. Okey, jumpa dah. Alright. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Wa idh qala. Dan ingatlah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat. Allah bagi tahu pada malaikat. Okey. Di sini ada beberapa lah huraian daripada ulama mufassirin. Saya tak bincang lah yang ni yang mana Allah Ta'ala bagi tahu pada malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan atas muka bumi ni adanya khalifah. Adanya manusia sebagai khalifah. Apa maksud khalifah? Khalifah ni iaitu orang yang boleh putuskan. Semua orang kena taat pada dia. Semua orang kena dengar. Dia adalah pemimpin lah kepada satu tempat. Itu dipanggil khalifah. Jadi apa-apa keputusan, dialah yang paling berhak. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Aku nak jadikan atas muka bumi ni adalah khalifah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wa qalu, maka bila para malaikat dengar ucapan tu, malaikat akan menjawab. Okey, baik. Para malaikat pun menjawab. Qalu, seluruh para malaikat jawab. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Di sini ibu-ibu kena tahu, yang mana para malaikat jawab ni bukan sebagai bantahan. Walaupun dia kata apa? Malaikat kata apa? Ataj'alu fiha, wahai Allah, adakah engkau nak ciptakan di bumi itu adalah mereka yang yufsidu fiha, mereka yang akan merosakkan dunia itu, wa yasfikud dima, dan manusia yang akan menumpahkan darah. Ayat ni bukan sebagai bantahan. Itu kena ingat. Tetapi pertanyaan ini daripada malaikat adalah sebagai mencari hikmah. Ayat ini adalah para malaikat untuk mencari hikmah. Sebab ada benda yang mereka nampak zahirnya macam tu, tapi hakikatnya ada benda yang Allah rancang sebaliknya. Kenapa Allah nak ciptakan manusia yang saling berperang nanti, menumpahkan darah, yang mendatangkan kerosakan? Apa sebab? Ini bukan dia nak membantah ucapan Allah Ta'ala, tetapi nak bertanya pada Allah, apa hikmah Allah buat macam tu? Okey. Dekat sini, ibu-ibu tengok pertanyaan para malaikat ni ada dua. Pertanyaan malaikat ni ada dua. Pertama, macam mana malaikat tahu yang mana Allah Ta'ala ciptakan alam ni, yang akan adanya manusia yang akan menumpahkan darah, yang datangkan kerosakan? Pertama, ulama tafsir kata apa? Boleh jadi itu adalah ilmu yang para malaikat dah ada dah. Maksudnya para malaikat ada satu ilmu khusus, dia tahu manusia ni sifatnya begitu. Manusia ni sifatnya begitu. Sifatnya suka bergaduh di antara dia, suka melakukan kerosakan. Yang kedua, boleh jadi kerana Allah sebut perkataan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Boleh jadi sebab Allah sebut perkataan khalifah dekat situ. Maksudnya Allah Ta'ala berikan satu kuasa kepada manusia untuk takbir alam. Jadi para malaikat ni dia melihat
Kalau manusia yang uruskan, maksudnya bukan Allah Ta'ala yang uruskan, maksudnya diberikan hak tu pada manusia, sudah tentulah banyaklah akan berlakunya kesulitan, banyak berlakunya kelemahan, banyak berlakunya perbalahan. Begitulah, itu maksud dia. Okay. Kenapa Allah sebut benda macam ni? Benda ni kita nak bincang ni. Baik, lalu malaikat pun sebut, daripada kau ya Allah ceritakan manusia macam tu sifat dia, menumpahkan darah dan mendatangkan kerosakan, wa nahnu, lebih baik kau pilih kami jadi khalifah. Sebab apa? Kami ni wa nahnu, kami ni nusabbihu bihamdika. Kami inilah yang banyak bertasbih kepada engkau dan kamilah yang banyak memuji engkau. Wa nuqaddisulak, dan kamilah banyak mentakdiskan engkau. Okey, kalau ibu-ibu buat nota, perkataan nusabbih dan perkataan bihamdika tu, tasbih dan tahmid, itu merujuk kepada para malaikat ni, dia banyak memuji-muji Allah Ta'ala melalui zikir-zikir. Sebab malaikat ni ada tugas-tugas dia. Ada yang zikir sahaja, ada yang rukuk sahaja, ada yang sujud sahaja, ada yang tawaf sahaja. Semuanya dikhususkanlah. Tetapi pada perkataan nuqaddisu, itu adalah merujuk kepada mereka beribadah melalui perbuatan. Maksudnya, malaikat ni Allah ciptakan dia, ada yang berzikir dengan lidah dia, ada yang berzikir dengan perbuatan dia. Okay, maksudnya, para malaikat buat bandingan lah. Kenapa kau ciptakan manusia sedangkan kami ada kan? Kami dah ada dah. Dan kami dah sempurna dah. Tapi jawapan Allah Ta'ala ni nak tunjukkan kepada kita apa? Qala, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Itu menunjukkan kepada kita, Allah dia menentukan apa sahaja yang berlaku atas muka bumi ni lah. Dan dia yang paling tahu. Baik, para ulama kata apa? Allah maha tahu apa yang kamu tak tahu ni sebab kalangan manusia yang kamu ingat, dia ni hanya buat kerosakan dan mereka ni lah yang melakukan pertumpahan darah. Jangan lupa, kata Al-Hafiz Ibn Katsir, kalangan manusia itu ada juga minan nabiyyin, ada juga daripada kalangan para nabi. Was-siddiqin, ada juga daripada orang yang siddiq. Wasyuhada, orang yang syahid. Wasyuhada, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dan juga daripada kalangan orang saleh. Sebab Allah nak bagi tahu, para nabi, para siddiq, para syuhada, para saleh, mereka lebih baik daripada malaikat. Yang mereka kata, kami kan lebih baik, kami banyak zikir, kami banyak ni. Tapi Allah kata, mereka tu yang kamu tak tahu, tapi aku tahu, mereka ada nabi, kalangan mereka ada siddiq, kalangan mereka ada syuhada, kalangan mereka ada orang saleh. Mereka itu lebih baik daripada kamu. Sebab itu Allah ciptakan manusia. Jadi kita lah satu azam kepada kita ni, kita kena duduk di 3 tempat tu. Saya tak boleh jadi rasul, tapi saya boleh jadi siddiq, saya boleh jadi syuhada, dan saya boleh jadi salihin. Okay? Ini satu darjat Allah berikan kepada manusia yang tidak ada pada makhluk yang lain. Okay. Baik. Kemudian, kita tengok ayat bawah tu. Tengok ayat bawah tu. Allah Ta'ala sebutkan lagi kepada para malaikat. Ayat yang ke-31. Allah Ta'ala nak sebutkan kepada malaikat. Bezanya, mulianya malaikat, mulianya bangsa manusia ni yang diawali dengan Nabi Adam ni ada beberapa kelebihan. Apa dia? Pertama, Allah Ta'ala kata apa? Iaitu kata Allah, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Okay. Iaitu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Adam ni dengan seluruh nama. Ini menunjukkan kepada kita, para malaikat ni dia rasa, dia tahu dia lebih mulia daripada makhluk yang lain dengan ketaatan dia buat. Tapi malaikat dia mengakui nanti ilmu yang dia ada itu adalah apa yang Allah ajarkan. Maksudnya kalau dia kata, kenapa nak ciptakan manusia? Manusia ni kan menumpahkan darah. Cerita manusia ni menumpahkan darah. So tak ada penting lah nak ciptakan manusia ni. Allah nak bagi tahu. Ilmu yang kamu rasa kamu lebih baik tu sebab aku yang beri. Sebab aku yang beri. Kalau aku tak beri, kamu pun tak tahu apa benda yang berlaku.
Jadi Adam ni Allah nak beritahu kemuliaan Adam ni sebab Allah berikan wa'allama. Allah ajarkan kepada Adam semua nama, semua benda, semua objek. Daripada benda yang sebesar zarah sampailah sebesar-besar perkara. Semuanya ada. Matahari, bulan, bintang, sampailah benda-benda kecil. Sel, apa lagi? Apa perkataan-perkataan yang kita rasa sangat kecil? Adanya proton, adanya apa lagi? Ion positif, ion negatif. Benda-benda yang kecil. Semuanya diajar kepada Adam AS. Itu ilmu yang Allah berikan kepada Adam AS. Itu adalah satu kemuliaan. Okey. Baik, bila Allah Ta'ala kata macam tu, Allah dah ajarkan kepada Adam semua nama, thumma aradahum 'alal malaikah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun mengatakan thumma aradahum. Kemudian kami perlihatkan kepada para malaikat. Okay, kami bentangkan kepada para malaikat. Faqala, maka dikatakan, maka Allah Ta'ala berfirman, anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadikin. Sebutkan kepada aku nama sebuah benda ni kalau kamu iaitu para malaikat adalah dari pihak yang benar. Okey. Di sini tuan-tuan ada beberapa hadis daripada Nabi SAW. Iaitu diceritakan Nabi Adam AS ni, dia bila dia ajarkan semua nama, Nabi Adam AS dia tunjuk. Yang ini Jibril, yang ini Israfil, yang ini Mikail, yang ini disebut. Semua nama malaikat itu disebut. Semua objek disebut dan semua perkara disebut. Lalu Allah tanya pada malaikat, malaikat, sekarang kamu pula, ni apa benda semua benda ni? Adalah benda yang ditunjukkan kepada malaikat, lalu dikatakan kepada malaikat, malaikat sebutlah apa benda objek-objek ni. Dan Allah kata, kalau kamu orang yang benar, di pihak yang benar, mesti kamu boleh jawab. Tapi apa kata para malaikat? Ibu-ibu tengok ayat bawah tu. Qalu, malaikat menjawab, subhana, maha suci engkau Allah, la ilma lana. Tidaklah kami ketahui illa ma'alam tanah, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okay, ini nak menunjuk. Sebab apa ayat ni diterangkan kepada kita? Sebab nanti kita akan tengok kisah Iblis dengan Adam. Benda yang menyebabkan manusia ni, makhluk Allah Ta'ala ni keluar daripada syurga nanti adalah kerana sifat takabur dia. Sebab sombong dia. Malaikat bila tahu dia lemah dan dia tak tahu, dia terima. Allah lah segalanya lah. Allah lah yang paling mengetahui. Tapi Iblis pula berbeza. Dah dia tak tahu, dia sombong pula. Dia mengingkari pula. Yang itu menyebabkan dia keluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi pendek cerita ayat ni, okey, saya nak meringkaskanlah, nanti lagi panjang nanti kita bincang. Seringkasnya pada ayat ni, ada 4 benda kemuliaan manusia lebih daripada malaikat. Kalau ibu nak tahu, ada 4 benda. Ini awal penciptaan Adam AS. Pertama, iaitu Adam ni Allah ciptakan secara langsung dengan tangan Allah. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Okey, ia berdasarkan kepada hadis ucapan Nabi Musa kepada Adam AS. Okay, ini adalah berdasarkan kepada ucapan Nabi Musa dengan Adam AS di Mala'ul A'la, satu tempat tu, tempat para malaikat. Nabi Musa cakap dengan Nabi Adam. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi, yang mana umat manusia bila dia mengharapkan dicepatkan hisab, manusia akan bertemu dengan Adam AS. Dan dia akan kata, wahai Adam, wahai Abul Bashar, wahai bapa manusia, kamulah Adam AS. Tolonglah minta pada Allah, segerakanlah hisab. Kenapa kamu kena segerakan hisab? Sebab engkau Allah cipta dengan tangannya secara langsung. Itu kemuliaan dia. Kedua, iaitu Adam itu ditiupkan roh ke dalam diri dia. Allah Ta'ala tiupkan roh ke dalam diri dia. Ke dalam diri Adam AS. Ketiga, iaitu para malaikat sujud kepada Adam AS. Dan yang keempat, iaitu Adam ni Allah ajarkan kepada dia segala nama. Segala nama ni maksudnya segala ilmu tu diajar kepada Adam AS. Okay. Syaitan tak ada ilmu untuk buat semua benda ni, untuk takbir alam ni.
Malaikat pun walaupun dia adalah hamba Allah yang paling dekat, tapi malaikat tak ada ilmu untuk bangunkan alam ni seperti mana yang Allah perintahkan. Tapi manusia Allah berikan. Okay, Allah berikan kelebihan tu. Kalau kita kembangkan lagi maksud dia, untuk bercucuk tanam, untuk memakmurkan alam, untuk mentadbir alam ni ada kepada kalangan manusia. Sebab ilmu-ilmu tu diajar. Cuma pada ayat Quran ni Allah sebut perkataan wa'allama adamal asma'a kullaha. Dia ajarkan semua nama. Maksud semua nama tu, semua bidang ilmu tu dia ajar kepada Adam AS. Yang mana bila dibentang pada malaikat, malaikat tak tahu. Dia tak tahu ni apa, ni apa, ni apa. Malaikat tak tahu. Yang tahu adalah Adam AS. Okey. Baik. Itu perkara pertama. Kenapa kita diciptakan? Sebab kita ada ekstra yang tidak ada pada benda yang lain, makhluk yang lain adalah dari sudut ilmu. Okay, dari sudut ilmu. Baik, sekarang kita tengok pada surah Al-A'raf. Kita tengok pada surah Al-A'raf. Okay, surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat yang ke-11. Okey, boleh ibu-ibu? Ni benda yang berlaku sebelum penciptaan manusia. Benda ni kena tahu. Sebab benda ni kita takkan tahu melainkan dengan wahyu saja. Tak ada orang boleh sampaikan, tak ada orang boleh cerita. Sebab kalau kita bayangkan, penting benda ni, contoh kalau ada orang tanya kita tanpa panduan agama, apa sebab kamu diciptakan? Ada orang tanya kita, apa objektif kamu diciptakan? Kita berfikir tanpa panduan agama. Saya ni ciptakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk hanya makan, tidur, berkahwin, ada anak. Itu je ke? Rasa macam ada macam hanging benda tu. Macam benda tu tergantung. Betul tak? Dia macam tergantung. Apa sebab saya diciptakan? Kita tak tahu sebab dah punca dia. Jadi dengan adanya wahyu ni, kita tahu kenapa manusia ni diciptakan. Melalui teladan daripada kisah Adam AS. Dan daripada kisah ni, kita akan tahu lagi punca-punca kita diciptakan dan siapa musuh-musuh kita. Okay, mesti kita akan tahu benda-benda ni. Benda ni lah yang akan memandu kehidupan kita. Okay, melalui kisah yang ketiga ni, kisah yang kedua ni, daripada surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 11. Okay, saya minta maaf ibu-ibu permulaan ni, intro ni dia akan perlahan sikit, perlahan. Sebab dia belum cerita pasal Adam lagi. Dia baru bincang tentang kenapa diciptakan Adam, diciptakan manusia. Okay, baik, ayat 11 Allah kata apa? Walaqad khalaqnakum, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua. Thumma sawwarnakum, dan kami telah membentuk tubuh kamu semua. Thumma qulna lil malaikah, lalu kami pun telah berfirman kepada malaikat, iaitu Allah kata apa? Lil malaikatis judu li adama fasajadu. Allah perintahkan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Allah perintahkan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Dan Allah sebut perkataan fasajadu. Okey, kalau ibu-ibu buat nota, nampak tak huruf perkataan fasajadu tu ada huruf fa. Fasajadu, ada huruf fa dekat situ. Fasajadu. Fa dekat situ disebut sebagai fafu ataf. Fafu ataf. Al-ataf kat situ. Apa fungsi huruf fa tu? Kalau terjemahan dia kata maka. Maka para malaikat pun sujud. Maka dekat situ bererti bila Allah kata sujud, para malaikat ni dia terus sujud. Fa tu adalah bersegera, serta-merta sujud. Kerana apa? Sebab sujud dekat situ adalah sujud bukan perhambaan. Bukan sujud perhambaan. Tetapi adalah sujud penghormatan malaikat kepada manusia. Sebab apa malaikat hormat kepada manusia? Sebab manusia ada kelebihan yang tak ada pada malaikat. Ini kita bincang mulianya manusia ni. Sebab itu kita jangan pandang hina orang lain. Oh dia ni miskin, dia ni tak. Manusia ni semuanya berada dalam keadaan penghormatan. Okay, sampai malaikat pun Allah perintah sujud penghormatan kepada Adam, mewakili kepada seluruh manusia. Jadi dekat situ bezanya malaikat dengan iblis, bila Allah perintah fasajadu, Allah sebut huruf fa itu. Malaikat segera sujud.
kerana taat perintah Allah Ta'ala. Segera, semuanya sujud serta-merta. Illa kecuali iblis. Allah kata kecuali iblis. Iblis ni tak sujud. Kenapa iblis tak sujud? Dia ada satu sifat. Ya Allah Ta'ala kata iblis itu ada satu sifat, iaitu dia ni adalah golongan yang sombong. Al-kibir. Dalam bahasa Arab disebut al-kibir. Apa maksud sombong, ibu-ibu? Ada dua. Ni benda ni kita kena ingat. Sombong ni ada dua. Sahabat Nabi tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ma huwal kibir? Apa itu sombong? Nabi kata sombong itu pertama menafikan kebenaran. Kebenaran depan mata dia nafikan. Itu sombong. Kedua, meremehkan orang lain. Itu pun adalah sombong. Saya tak remehkan orang tapi saya tolak kebenaran. Itu sombong. Saya terima kebenaran tapi saya remehkan orang lain. Itu pun adalah sombong. Okey. Jadi sifat tu ada kepada iblis. Okey, Allah kata lam yakum minas sajidin. Yang mana iblis itu tidak termasuk orang yang bersujud atas perintah Allah. Dia ingkarlah daripada perintah Allah. Tengok ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjudu id amartuk, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada iblis ni. Allah kata ma mana'aka. Apa yang menghalang kau? Alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalang engkau daripada tidak bersujud kepada Adam ketika mana Allah perintah pada engkau? Dikatakan pada iblis ni. Wahai iblis, kenapa kau tak sujud kepada Adam ketika Allah perintah kepada engkau? Apa sebab kau jadi macam ni? Apa sebab? Qala, kata iblis, ana khairun minhu. Aku ni lebih baik daripada Adam. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Sebab apa? Khalaqtani, kata iblis, aku ni diciptakan min nar, daripada api. Wa khalaqtahu, dan engkau ya Allah telah ciptakan Adam min tin, daripada tanah. Itu je isu dia. Dia kata dia ciptakan dia daripada api, manusia ciptakan daripada tanah. Itu isu dia. Isu besar dia bukan tu. Isu besar dia adalah ketaatan. Allah perintah kan? Buat. Allah tak perintah, tinggalkan. Itu isu dia sebenarnya. Tapi iblis pula dia kona bab lain. Dia kata kau cipta aku daripada api dan kau ciptakan Adam daripada tanah. Di sini para ulama menyebutkan, antaranya Ibn Qayyim sebut di dalam kitab dia. Dia kata apa? Sebenarnya kalau kita betul-betul mengkaji, kita akan nampak memang manusia ni lebih mulia daripada iblis. Walaupun kita diciptakan daripada tanah dan iblis diciptakan daripada api. Ada beza kan? Manusia lebih mulia daripada malaikat berdasarkan dalil surah Al-Baqarah. Sekarang manusia lebih mulia daripada iblis walaupun manusia diciptakan daripada tanah. Baik, apa dalil dia? Kata Ibn Qayyim, ibu-ibu minta maaf perlahan sikit kitanya ni. Perlahan-lahan je. Okey. Yang pertama iaitu kenapa manusia ni cipta daripada tanah lebih mulia daripada iblis? Sebab pada tanah ada kelembutan. Ada jenis tanah yang lembut. Ada jenis tanah yang lembik. Ada jenis tanah yang berkembang. Kan? Dan pada tanah tu ada macam-macam lah bentuk. Maksudnya tanah ni lebih baik daripada api. Kerana apa? Sebab pada api itu adanya kekasaran. Adanya kecepatan. Macam toko kapah. Dan adanya pembakaran. Adanya pembakaran. Okey. Maksudnya dari sudut fizikal saja, api dengan tanah, yang iblis kata aku ni lebih baik daripada Adam, tapi sebenarnya Adam ni, kita ni lebih baik daripada iblis. Kita ni lebih baik daripada iblis. Okey. Jadi manusia ni janganlah sikit-sikit takut syaitan lah, takut iblis lah, tak perlu takut lah. Sebab kita lebih baik. Sebab Allah ciptakan kita ni adalah sebaik-baik makhluk. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan berbanding makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala berikan. Okey. Baik. Dapat sesuatu? Okey. Dapat sesuatu ibu-ibu? Boleh Masya-Allah, Ustaz. Cantik. Terus berjalan. Okey. Ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi? Tak ada lagi? Okey. Tak apa.
Okey. Kalau ikutkan dekat sini dia ada detail lah sebab kan ibu-ibu tak ada kitab, saya tak terangkan lah tak ada kitab lagi tak apa, saya tak terangkan. Kalau ikutkan perbincangan dua ayat tadi tu dia detail, sangat detail. Sebab nak bayangkan kepada kita di sisi Allah Ta'ala ni ada dua makhluk yang dah duduk dalam syurga dah. Iblis ada, malaikat pun ada. Iblis bukan daripada kalangan malaikat. Iblis adalah daripada kalangan jin. Okay? Dua makhluk ni dia tak sama kedudukan kemuliaannya berbanding dengan manusia. Dan Allah Ta'ala ciptakan kita ni dengan kemuliaan yang tersendiri. Sehingga malaikat yang berada dekat dengan Allah pun sujud kepada kita sebagai tanda penghormatan. Dan kerana iblis mengingkari untuk sujud kepada manusia ni, Allah keluarkan dia daripada syurga. Satu hukuman kepada iblis. Sebab nak beritahu kemuliaannya anak cucu Adam ni. Tapi saya tak dapat nak bentangkan detail-detail lah sebab kalau ibu ada kitab saya boleh tunjukkan tapi tak dapat nak sebutkan kepada perbincangan kita pada pagi ni. Okey. Baik, sekarang ni kita berhenti dekat situ. Kita masuk kisah Hawa. Masuk kisah Hawa. Kat situ ada pendetailan yang ayat tadi tu ada pendetailan, saya tak detailkan Okey, sekarang kita masuk kisah Hawa. Kembali balik pada surah Al-Baqarah, tengok pada ayat 35. Okey, tengok pada kisah Hawa. Okey, kita tengok kisah Hawa. Okey, tengok surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 35. Okey, tengok surah Al-Baqarah, surah 35, surah kedua ayat 35. Bonda modal ke yang jaga ni? Ya Ustaz, slowly because sebab kita terpaksa balik ke surah Baqarah, tukar Sahih Bukhari dia punya translation. Sorry. Tak apa. Sorry. Jadi slow sikit, sorry Ustaz. Ustaz tak minta maaf Ustaz, okey je. Belajar kena sabar. InsyaAllah. Okay, baik. Okey. Sekarang kita tengok. Okey, sekarang kita dah tahu dah kenapa manusia ni Allah ciptakan. Itu dua sebab lah. Okey, sekarang ni kita tengok iaitu melalui surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 35. Allah sebut, "Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah." Allah Ta'ala kata apa? Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau. Wa zawjukal jannah. Dan juga isteri engkau al-jannah di dalam syurga Allah. Okey, dekat sini ibu-ibu, tengok Allah gunakan perkataan wa zawjuka. Wa zawjuka. Sebenarnya dalam bahasa Arab, isteri ni kita tak sebut sebagai zaujah sebenarnya. Selalu kita sebut ustaz. Zaujah ustaz, mana zaujah ustaz? Selalu kita ingat isteri zaujah kan. Sebenarnya orang Arab, lelaki atau perempuan, pasangan dia disebut zauj. Ni maksudnya pasangan kita lah. Untuk suami boleh, untuk isteri boleh. Okay, untuk suami boleh, untuk isteri pun boleh. Disebut sebagai zauj. Okay. Itu dekat situ dia tak kata anta wa zaujatuka. Dia tak kata macam tu kan. Dia tak ada ta marbutah. Zaujatuka. Dia sebut wa zaujuka. Kau dan pasangan engkau, iaitu isteri engkau, al-jannah. Duduk di dalam syurga Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kau boleh buat wakula, makanlah daripada apa yang dalam syurga itu, haitsu syi'tuma, sesuka hati kau, buat apa sajalah. Happy dalam syurga ni, buat saja apa-apa. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin, dan janganlah engkau menghampiri pokok itu. Fatakuna minadh zalimin, nanti kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Okay, nanti akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya pada ayat-ayat ni bercerita tentang Hawa ni, Allah Taala sebut yang mana Hawa ni diciptakan dengan kita ni adalah bersama-sama.
tidak ada istilah kita kata apa, sebabkan Adam AS ni Allah ciptakan, lalu dia pun rasa kesunyian, lalu diciptalah Hawa AS untuk menghilangkan kesunyian Adam AS. Ini adalah perkara yang salah. Ini salah faham kita lah. Kenapa diciptakan wanita? Sebab untuk menghilangkan kesunyian Adam AS. Kita kena faham satu perkara. Nabi Adam ni duduk mana? Bukan dia duduk kat dunia. Dia duduk dalam syurga. Syurga tu dipenuhi dengan kenikmatan. Kenikmatan. Tak sempat nak jemu nanya. Tak sempat nak boring. Tak sempat nak rasa sunyi. Tak sempat. Tapi Allah ciptakan Hawa tu adalah sebab memang nak ciptakan Hawa. Bukan sebab untuk menghilangkan kesunyian Adam. Sebab penting kena tahu perkara ni? Sebab nak bagi tahu penciptaan Adam dan Hawa ni ada matlamat masing-masing. Matlamat dia apa? Sebab Adam perlukan Hawa dan Hawa perlukan Adam. Masing-masing memerlukan, saling memerlukan, dan saling dua-dua ni adalah mulia. Kalau tidak kita akan didoktrinkan. Wanita ni diciptakan untuk Adam ni sebab nak hilangkan kejemuan. Kita akan rasa salah satu pihak tu mulia daripada pihak yang lain. Ada yang kata laki lebih mulia daripada wanita. Kenapa laki lebih mulia daripada wanita? Sebab wanita tu diciptakan untuk lelaki. Ada yang kata wanita lebih mulia sebab lelaki tak boleh buat apa-apa tanpa wanita. Dia tak. Dua-dua tu Allah ciptakan. Kenapa? Sebab memang Allah nak ciptakan. Bukan sebab jemu, bukan sebab boring, bukan sebab itu, sebab ini tak ada. Allah Ta'ala memang nak ciptakan dua-dua ni. Sebab dua-dua ni peranan dia tak sama. Tapi peranan kedua-dua tu saling berkait dan saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Okay. Allah ciptakan Adam ada sebab, Allah ciptakan Hawa pun ada sebab. Okay, itu benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Dan benda tu yang kita kena fahami. Dua-dua ni adalah mulia. Okay, dua-dua tu adalah mulia. Baik. Lalu tuan-tuan, okey. Okey, dekat sini, okey, yang ni ibu-ibu tak payah buka lah. Bonda modal pun tak payah usik tak apa. Kalau buat nota, nanti ibu-ibu semua boleh tengok surah Al-A'raf, surah ke-7, boleh buka ayat 18, ayat 19. Nanti, okey, ini boleh buat saya makan sendiri, homework sendiri Ayat 18, ayat 19. Okey, di situ pun ada cerita tentang larangan Allah jangan menghampiri pokok tu. Okey, jangan hampiri pokok tu. Kemudian pada surah Taha, surah yang ke-20, ayat 116 sampailah ayat yang ke-119. Pun cerita benda yang sama. Ada penambahan sedikit berkaitan tentang pokok larangan tersebut. Allah cerita tentang pokok larangan tersebut. Allah kata wala taqraba, jangan hampiri daripada pokok tersebut. Jangan langgarlah perintah Allah Ta'ala tu. Okey. Benda tu ada yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita semua. Baik. Sekarang ni kita tengok yang mana Nabi, yang mana Hawa ni, Ibnu Katsir dia bawa riwayat. Wanita ni dia datang daripada mana? Okey, di sini ibu-ibu kena tengok iaitu Okey, di sini ibu-ibu kena tengok pada surah An-Nisa, surah yang keempat ayat pertama. Okey, surah An-Nisa, surah yang keempat ayat pertama. Okey, menceritakan daripada Abdullah bin Abbas. Dia kata apa? Hawa itu Allah ciptakan daripada tulang rusuk yang paling pendek di sebelah kiri. Nabi Adam tu ada tulang rusuk yang paling kiri tu, yang paling pendek tu. Itulah diciptakan Hawa. Ketika mana Adam dalam keadaan tidur. Pendapatnya apa? Iaitu berdasarkan kepada firman Allah daripada surah An-Nisa ayat pertama. Ini surah An-Nisa ayat pertama Allah ada cerita. Allah kata apa? Ya ayyuhan nasuttaqu, wahai manusia, bertakwalah rabbakum, kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, min nafsin wahidah, daripada diri yang satu. Maksudnya wahai manusia, kamu kena
takwa kepada Allah sebab Allah yang ciptakan kamu daripada diri yang satu. Nak menunjukkan wanita itu, Hawa itu diciptakan daripada Adam. Hawa itu diciptakan daripada Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Okey, yang mana Allah menciptakan pasangan daripadanya. Hawa itu diciptakan daripada Adam. Itulah tulang rusuk yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Wa batha minhuma, lalu berkembang biaklah di antara kedua-duanya, lelaki dan juga perempuan tu, Adam dan Hawa tu, daripadanya itulah berkembang biak, iaitu manusia. Ini menunjukkan kepada kita tidak ada nombor 3. Yang ada lelaki, yang ada perempuan. Tidak ada transgender. Please, tolonglah. Janganlah kita mempertahankan benda yang batil. Okay? Daripada turun-temurun manusia, itu sahaja 2 jantina, 2 gender yang hidup. Tak payah mempertahankan dan tak perlu kata ini hak asasi. Tak ada. Tak ada gunanya mengatakan dan menegakkan benda yang batil. Dan jangan kita menyokong dan memberikan hak pada mereka. Kita kata, kita ni kena bagi hak lah sebab mereka pun perlukan pada hak. Bukan, itu bukan hak. Itu bukan hak. Tapi itu adalah benda yang kita menyokong dalam hal kebatilan. Okay, sebab ada orang, saya percaya ada lelaki ada perempuan. Tapi ada orang yang nak memilih transgender. Kita bagilah hak pada dia. Tolonglah bagi hak pada dia. Tak. Orang ni kita kena bantras. Okay, sebab itu Nabi cegah. Nabi sendiri kata Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Allah laknat. Bayangkan. Kalaulah yang menyerupai saja pakai baju perempuan pun dilaknat, apatah lagi dia transgender. Benda ni berat sebenarnya. Benda ni berat. Jadi jangan diberikan hak. Sebab kemudaratan yang kita tak tahu tu lebih besar lagi daripada benda-benda ni. Okay? Jadi jangan buat benda-benda tersebut. Allah Ta'ala sini sebut. وَبَثَّ مِنْهُمَا. Allah kembang biak manusia ni daripada 2 tu lah. Iaitu daripada Adam dan Hawa. Rijalan kathiran wa nisa'a. Lelaki dan perempuan tu banyak. Lepas adanya Adam dan juga Hawa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kepada kamu yang dengan namanya lah kamu saling meminta-minta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan di antara kamu. Innallaha alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang selalu menjaga dan mengawasi kamu. Okey. Ini adalah dalil yang mana kisah Hawa ni penciptaannya itu diciptakan daripada Adam alaihissalam. Baik. Saya nak tutup pertemuan kita pagi ni dengan satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis sahih. Okay, hadis riwayat Bukhari. Ni kita tak cerita lagi. Adam dengan Hawa hampiri pokok. Belum cerita lagi. Ni baru cerita macam mana Adam diciptakan, macam mana Hawa diciptakan. Baik, hadis daripada Nabi ni sebagai penutup kita pagi ni. Nabi kata apa? Istausu' bin nisa'i khairan. Sampaikanlah pesan-pesan kebaikan ni kepada wanita. Nabi kata pesan ni kepada wanita. Dan saya ambil tanggungjawab ni, saya pesan pada ibu-ibu. Iaitu kata Nabi, fa innal mar'ata khuliqat min dil'in. Kata Nabi SAW, sesungguhnya wanita itu diciptakan daripada dil', iaitu tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dil'in a'lah. Dan sesungguhnya tulang rusuk itu yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas sekali. Okay, tulang rusuk yang paling bengkok, tulang rusuk yang paling atas sekali. Fa in dhahabta taqimu. Kalau kamu cuba luruskan dia, cuba kita takim ni maksudnya kalau tulang tu bengkok kan, kita nak luruskan dia. Kata Nabi, dhahabta, kamu akan patahkan dia. Dia tak boleh dibengkokkan lah, dia akan patah. Kasartah. Okay, Nabi kata, kasartah, maka kamu akan patahkan dia. Wa in taraktah lam yazal a'waja. Dan kalau kamu biarkan dia, maksudnya tak bengkok kan, ataupun tak luruskan, biarkan macam tu. Nabi kata apa? Dia tetap akan sentiasa bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan. Maka sampaikanlah pesan kebaikan ini adalah kepada wanita. Apa maksudnya ibu-ibu? Kalau tulang tu dibengkokkan, kita cuba nak luruskan, dia patah. Kalau kita biarkan, dia akan terus membengkok. Jadi apa nak kena buat pada wanita ni? Okay, jawapannya,
kita jumpa pada kesempatan akan datang. Itu saya jadikan sebagai okay, kita jumpa minggu depan, nanti kita akan bentangkan apa jawapan sebenarnya yang Nabi minta kepada lelaki ni melihat wanita tu sebagai tulang rusuk. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Kita jumpa nanti. Baik, saya serahkan kepada Kak Mira. Silakan Kak. Masya Allah. Banyak betul input hari ni sampai rasa macam tak ada salin tu. Ya Allah Akbar, Masya Allah. Ustaz nak buka soalan ke? Tak payah. Satu soalan lah kalau ada, satu soalan. Silakan kalau ada soalan. Masya Allah. InsyaAllah untuk hari ni tak tertanya sebab saya kena repeat Ustaz banyak sangat ilmu yang dapat. Dan betul macam Ustaz kata memang berjalan sangat perlahan nak mengamati apa yang Ustaz sampaikan. Saya kena repeat Ustaz untuk nota dan juga lepas tu baru dapat create soalan insyaAllah. Okay, baik. Benda ni, pertama sekali kita kena ingatlah, benda ni kita tak masuk lagi kisah para Nabi, tapi sebagai mukaddimah. Okay, sebagai mukaddimah. Awal-awal penciptaan manusia. Sebab kalau kita jenis orang teknikal, kita akan fikir, kenapa saya diciptakan? Betul. Apa sebab saya nak diciptakan? Jadi Allah Ta'ala cerita ni, dan para ulama kita membawa dalil-dalil ni untuk gambarkan kepada kita. Tapi kalau bagi orang yang mungkin tak berapa teknikal, dan dia lebih fikir, benda ni tak payah bincang. Mungkin dia rasa benda ni biasa je lah. Tak perlu bincang. Kita bincang terus. Apa yang perlu saya buat? Sebab saya dah jadi manusia dah. Apa saya buat? Itu lain lah. Tapi kalau kita betul-betul teknikal, nak tahu punca kita, ini salah satu dia lah. Mukadimah tu penting lah. Saya suka Ustaz semula kan dengan yang ni sebabnya kalau biasa dengar terus, katalah Ustaz bawa terus kisah para sahabat. Maknanya penghayatan tentang diri nak link nanti dengan macam mana perjalanan boleh sampai kepada para sahabat tu kan. Biar kita macam saya katalah betul lah daripada penciptaan Adam. Saya rasa wajar dah kena ambil tahu. Tak adalah setiap tahun kalau datang pengkisahan tentang Rasulullah tambah bulan Maulid. Dengar kisah Nabi yang tu juga dan para sahabat yang tu juga. Sedangkan diri semakin lama semakin berusia semakin nak mati. Tak kenal pun asal usul tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz bawa pembaharuan dan pada saya benda ni bukan benda yang leceh. Sebab saya jenis nak menghayati kau lagi dalam. Baru kita macam Al-Quran sendirilah. Dia sebenarnya sesuatu yang kena explore dan gali. Bukan sekadar baca dan dengar. Wallahualam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Baik, insyaAllah. Okay, baik. Jadi insyaAllah kita akan jumpa kesempatan akan datang. Kita akan tengoklah perbincangan Hawa tadi. Kemudian nanti kita sambung berkaitan tentang salah faham yang selalu kita ingat. Makan buah khuldi lah apa benda tu. Nanti kita bincang lepas ni ni berlaku salah faham lah. Duk salahkan perempuan je kan. Perempuan lah yang goda Adam lah apalah. Sebenarnya saya boleh katalah sebagai mukadimah ni salah sebenarnya. Bukan wanita yang goda, bukan Hawa yang goda. Nanti kita jumpa. Betul. Kalau Banyak bawa cerita kisah Israeliat kan Ustaz? Bukan, dia pemahaman cara bawa cerita. Macam tadi kita sebut kan, ramai orang ingat Hawa tu diciptakan kerana Adam kesunyian. Ya, betul. Bila Ustaz terang tadi saya suka. Akan dalam syurga sunyi kan. Jadi Allah ciptakan Hawa tu sebab dia nak ciptakan. Bukan untuk mengisi kesunyian tu, tapi dia memang nak ciptakan. Dia memang nak ciptakan wanita tu. Jadi ada peranan wanita, ada peranan lelaki. Dua-dua tu memainkan peranan penting lah untuk saling menyempurnakan. Okay? Baik. Nanti kita akan jumpa lagi. Jangan risau. Okay? Sebab ni semalam memang lalu banyak kali kat wall saya tentang tafsir Ibn Katsir yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu tu. Saya nak tanya sikit pandangan Ustaz. Dia terjemahan bahasa Melayu pure atau bahasa Indonesia? Saya tak pastilah, tapi kebanyakan yang terjemahan tu dalam Indonesia. Saya tak jumpa lagi dalam Melayu. Ustaz Zazan baru lancar kan, Telaga Biru lah. Oh, ya. Cantik Ustaz, dia punya set tu. Ya, yang terjemahan tu saya tak pasti yang Telaga Biru yang baru ni lah. Tapi kalau dulu punya tafsir Munir ni tafsir Wahbah Zuhaili tu, katanya terjemahan bahasa Melayu. Tapi yang saya baca terjemahan Indonesia juga. Tapi yang ni saya tak pasti, saya tak pernah pegang lagi. Sebab baru. Tafsir Al-Munir ada dua Ustaz. Yang hijau tu dia ni sikit. Tapi kalau yang kulit kuning air tu, itu terjemahan bahasa Melayu kan? Okey, betul. Okey. Jadi kalau dia claim sebagai terjemahan bahasa Melayu,
InsyaAllah lah kot, mungkin terjemahan tu dalam bahasa Melayu, bukan lagi dalam bahasa Indonesia. Ustaz, nanti saya tag Ustaz boleh dekat komen yang Telaga Biru punya terjemahan Ibnu Katsir yang baru jalan semalam tu. Boleh je. Nak tengok apa pandangan Ustaz macam ni tengah buat promosi harga one set tu 1,200 tapi tengah promosi 990. Nak kena jual tulang temulang lah. Jual harta nak ilmu, insyaAllah. Tak tahulah, doakan Ustaz. InsyaAllah. Okay, baik. Terima kasih semua. Baik Ustaz, Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. InsyaAllah dengan dalil yang telah dipaparkan dan telah diberi pencerahan oleh Ustaz tadi, sebagai pengenalan lah kita berkenaan dengan kejadian Nabi Adam diciptakan, Masya Allah, itu baru mukadimah je. Masya Allah, kita akan sambung nanti selepas ini, InsyaAllah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemma Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sedikit ibahan kuliah hari ini. Kuliah asal kita hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan Misbahul Doja, Syarah Safinah An-Najah 5.15 petang. Kuliah Maghrib 8 malam bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran, Fiqh Darah Haid, Nifas dan Istihadah, dan kuliah Isyak kita 9.15 malam hari ini bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan Tahsin Al-Quran dan Makhrijul Huruf. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemma Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Saya mewakili Gemma Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surah Ta'az. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr inna fi khusr amanu wa 'amilus salih wa tawassa bil haqq wa tawassa bis sabr walhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.